unit pemusnah bom. Di sini kita berada di atas pentas Ketua Polis IPD Ceras ACP Tuan Zam Halim Jamaluddin bersama Timbalan Pengurusi Jawatankuasa Keselamatan MFN Tuan Dali Wahid. Sebelum kita buka soalan, saya Tuan Zam akan memberi sepatah dua kata dululah sebelum kita buka soalan kepada media. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Terima kasih saudara pengurusi majlis, tuan-tuan, Tuan Dali terutamanya daripada FAM, tuan-tuan rakan-rakan media. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita masih lagi diberi peluang bernafas untuk kita sama-sama melaksanakan penugasan kita secara spesifiknya sebagai persediaan untuk kita menghadapi perlawanan akhir final Piala FA esok insyaAllah. Dan sebelum saya membuka kepada sesi soal jawab, ingin saya membacakan kenyataan media, dan selepas saya membacakan kenyataan media ini, insyaAllah tuan-tuan kalau ada apa-apa persoalan boleh dikemukakan kepada saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, perlawanan akhir bola sepak Piala FA Malaysia 2022 di antara Terengganu FC menentang Johor Darul Takzim ataupun JDT akan dilaksanakan di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan sepak mula dijangka bermula pada jam 9 malam 10 September esok hari Sabtu dengan anggaran kapasiti penonton melebihi daripada 80,000 orang. Jadi jumlah kekuatan petugas bagi pihak Polis Diraja Malaysia untuk penugasan tersebut melebihi daripada 1,000 orang, termasuk daripada Pasukan Simpanan Persekutuan FRU, Pasukan Gerakan AM PGA, Pasukan Gerakan Udara PGU, Unit Anjing Pengasan BDRM K9, Unit Berkuda, Unit Pemusnah Bom, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT, serta Respon Team ataupun tim-tim tangkapan. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penugasan pihak polis dalam mengawal keselamatan di sekitar stadium pada hari esok akan bermula pada jam 5 petang, dan kita akan meningkatkan kawalan keselamatan di dalam, di luar stadium bagi memastikan keadaan keselamatan dan ketenteraman penonton terjamin mengikut prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan pihak kerajaan bagi mengelakkan penularan penyakit berjangkit. Sehubungan itu, sebagai langkah keselamatan, pemeriksaan akan dilakukan di setiap pintu masuk stadium dan juga selepas memasuki perkarangan stadium. Pemeriksaan yang dilakukan akan meliputi pemeriksaan tubuh badan, kita akan membuat pemeriksaan terhadap beg serta barangan yang dibawa oleh penonton. Jadi tuan-tuan, berikut adalah merupakan senarai barang terlarang yang tidak dibenarkan untuk dibawa masuk ke dalam stadium. Mercun, bunga api ataupun suar, ini adalah barang-barang larangan. Selain daripada itu, topi keledar, laser pen, mancis, pemetik api. Jadi sebarang objek tajam seperti besi, kayu dan sebagainya, senjata-senjata seperti parang, pisau dan lain-lain. Kita juga tidak membenarkan minuman keras dibawa masuk ke dalam stadium, payung, tongkat, power bank dan juga botol air. Selain itu, pihak polis juga akan memastikan aliran trafik di sekitar stadium berjalan baik bagi memudahkan pergerakan orang ramai untuk menuju ke stadium. Untuk kelancaran lalu lintas sepanjang perlawanan, orang ramai dinasihatkan supaya menggunakan pengangkutan awam ke Stadium Nasional Bukit Jalil. Tambahan pula, seperti yang tuan-tuan sedia maklum, terdapat acara-acara ataupun event-event lain yang berlangsung di sekitar kawasan ini yang menggunakan tempat letak kereta yang sama. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, perkhidmatan LRT saya difahamkan akan beroperasi sehingga jam 1 pagi. Jadi nasihat seterusnya daripada pihak PDRM adalah supaya orang ramai dinasihatkan untuk mengelakkan melalui jalan-jalan di sekitar Stadium Nasional Bukit Jalil jika tidak bertujuan untuk menonton perlawanan bola sepak, bagi mengelakkan kesesakan jalan raya dan patuhi segala arahan yang diberikan oleh anggota polis yang bertugas. Pengguna-pengguna jalan raya juga tidak dibenarkan sama sekali untuk meletakkan kenderaan di sekitar bahu jalan, sama ada di laluan masuk ataupun di laluan keluar daripada stadium. Kita akan mengenakan tindakan saman dan juga tindakan tunda akan diambil kepada kenderaan-kenderaan yang menghalang lalu lintas ini.
Jadi pengguna jalan raya diminta mengamalkan sikap bersabar, berhemah, bertolak ansur semasa memandu kenderaan supaya perjalanan aliran trafik berjalan dengan baik. Seyogia diingatkan bahawa Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT hanya berperanan untuk mengaturkan pergerakan lalu lintas, melicinkan pergerakan lalu lintas. Jadi untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan tempat meletak kenderaan, orang ramai diminta untuk merujuk laman web malaysiafootballleague.com dan juga prasarana.com untuk perkhidmatan pengangkutan awam. Pada masa yang sama, pihak polis juga ingin menyeru dan menasihati orang ramai agar sentiasa memakai pelitup muka di tempat yang sesak. Ini untuk mengelakkan penyebaran virus COVID-19. Dan tata susila hendaklah dijaga serta tidak melakukan provokasi melampau sehingga boleh mencetuskan kekacauan sama ada sebelum, semasa ataupun selepas perlawanan. Jadi jika terdapat sebarang insiden-insiden yang tidak diingini, pihak polis tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan di bawah Seksyen 147 ataupun 160 Kanun Kesiasaan yang boleh membawa hukuman penjara. Jadi orang ramai yang mempunyai sebarang pertanyaan boleh menghubungi Ibu Pejabat Polis Daerah Ceras di talian 013-260-5881, hotline Polis Kuala Lumpur di talian 03-2146-0584 ataupun 0585, ataupun mana-mana balai polis yang berampiran. Kita suka mengingatkan di sini bahawa tujuan kita datang menonton perlawanan bola sepak ini, kita datang dengan satu semangat kesukanan yang tinggi, dan jangan ada apa-apa provokasi ataupun insiden-insiden yang cuba dicetuskan oleh mana-mana pihak. Sekian, terima kasih, dan saya buka kepada sebarang soalan daripada tuan-tuan jika ada. Ucap. Hai, Assalamualaikum. Saya Faizal Bazari daripada Fly Sukan. Ya, tuan. Okay, jadi soalan saya, apakah jaminan daripada pihak polis untuk kita mengurangkan risiko terjadinya penggunaan SUA ataupun laser, yang kita tahu walaupun ada kawal selia yang ketat, tetapi perkara tersebut masih lagi berlaku kadang-kala. Jadi macam mana? Okey, jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, kita selain daripada sidang media yang saya buat pada hari ini, kita juga ada mengadakan pertemuan dengan person in charge atau mereka yang terlibat secara langsung dengan sebagai pegawai keselamatan pasukan-pasukan yang terlibat, iaitu Terengganu dan juga JDT. Kita telah memaklumkan secara awal kepada mereka supaya mereka ini adalah orang-orang yang berperanan untuk mengawal tingkah laku dan kelakuan penyokong-penyokong mereka supaya sentiasa mematuhi peraturan. Dan dalam masa yang sama, seperti yang saya telah terangkan sebentar tadi, bahawa kita ada menempatkan anggota-anggota bukan hanya di dalam stadium tetapi juga di luar stadium. Ini bagi memastikan bahawa kita dapat detect awal jika ada terdapat sebarang kelakuan ataupun menyalaan suar dan sebagainya. Kita telah mengambil tindakan awal. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Hafiz daripada Sukas. Just nak tanya, kenapa power bank tidak boleh dibawa masuk? Okey, untuk makluman tuan, power bank ni dia adalah satu objek yang keras. Apabila dibaling, dia boleh menimbulkan kecederaan. Objek tu keras, dan saya menasihati kepada tuan-tuan yang ingin datang untuk menonton perlawanan bola sepak, pastikan bahawa handphone berada penuh, charge penuh handphone. Jadi kita tak perlu untuk membawa power bank ni, tuan-tuan. Dan kita juga takut kalau ada insiden-insiden yang kita tak pasti, mungkin ada insiden-insiden lain yang boleh terjadi diakibatkan oleh power bank ini, selain kemungkinan dia akan digunakan sebagai suatu objek untuk membaling penyokong lawan. Ya, tuan. Assalamualaikum, tuan. Waalaikumsalam. Saya Hafiz juga, Bebas News. Tak tanya tentang adakah spanduk atau poster berunsurkan politik dibenarkan di bawah dalam bahan larangan. Mungkin ada poster-poster yang berkaitan dengan tokoh tertentu yang berkaitan isu sekarang. Untuk makluman tuan, untuk perlawanan bola sepak, macam yang saya telah beritahu sebentar tadi, bahawa kita telah mengadakan mesyuarat dengan AJK Keselamatan setiap pasukan, dan kita telah terangkan berkaitan dengan poster-poster yang boleh
dibawa masuk ke dalam stadium, dan larangan-larangan berkaitan dengan apa-apa, sebab kita datang ni bukan untuk tujuan politik tuan kita datang ni untuk tujuan menonton bola sepak dengan semangat kesukanan yang tinggi. So kita ketepikan dulu faktor politik, kita sokong pasukan masing-masing, dan kita memastikan bahawa kain rentang yang dia bawa sebagai contoh dia hanyalah sekadar untuk menyokong pasukan masing-masing. Hello, Assalamualaikum. Saya Zul daripada Senarian. Tuan nak tanya, seperti kita tahu kan, kebelakangan ni banyak isu-isu mengenai hooligan bola sepak kan. Kita tahu sebelum ni ada dekat KL dan also beberapa stadium lain. So untuk perlawanan besok, apa yang akan dilakukan oleh pihak PDRM sendiri bagi memastikan tiada isu-isu hooligan ataupun pergaduhan sama ada di dalam atau di luar stadium itu sendiri? Berkaitan dengan isu hooligan tuan kita telah melakukan risikan dan kita telah mengenal pasti kemungkinan terdapat kumpulan-kumpulan yang akan cuba untuk melakukan provokasi pada hari tersebut. Sehubungan itu, kita ada meletakkan pegawai-pegawai dan anggota-anggota yang berpakaian preman di sekitar tempat duduk penonton. Kita pastikan, kita identify mana-mana kumpulan yang cuba mencetuskan pergaduhan. Kita akan ambil gambar. Kita ada tim daripada D7, iaitu kongsi gelap untuk detect perkara ini, dan juga kita ada tim untuk mengambil video dan gambar juga terhadap kumpulan-kumpulan yang berpotensi untuk mencetuskan kekecauan ni. Kita caknakan perkara ini tuan. Terima kasih. Tuan, maksudnya besok pihak PDRM telah pastilah ada beberapa kemungkinan yang kita secara detailnya saya tak boleh nak reveal kat sini, tapi information tu ada. Okey, apabila ada information, kita akan ambil tindakan awal berdasarkan kepada identiti kumpulan-kumpulan yang mungkin boleh mencetuskan provokasi ini tuan. Tuan, lagi satu, kalau contoh kebiasaannya pihak penguasaan ni dia lebih menjalankan sebelum perlawanan masa perlawanan, tapi bila selepas perlawanan tu kita akan tahu akan ada kalah dan menang. So di situ apa langkah-langkah proaktif yang diambil oleh PDRM untuk memastikan tidak tiada perkara yang tidak ingin berlaku. Okey, untuk makluman tuan berkaitan dengan kawalan keselamatan untuk penugasan ini, kita bukan hanya buat sebelum ataupun semasa perlawanan, tetapi juga selepas daripada perlawanan. So selepas daripada perlawanan, memang kita ada pasukan-pasukan yang akan standby di perkarangan stadium dan di kawasan-kawasan yang berhampiran dengan stadium untuk kita mengelakkan insiden-insiden yang tidak diingini. Dan seperti yang tuan sedia maklum, apa yang telah saya taklimatkan sebentar tadi, kita selain daripada pasukan di darat, kita juga ada pasukan di udara. Jadi ini adalah antara elemen-elemen yang akan kita deploy bagi memastikan kelancaran penugasan, bagi memastikan keselamatan untuk penonton-penonton yang datang menonton bola sepak besok, insya-Allah. Jadi soalan tentang kain rentang tadi kan. Okey. Kalau berkenaan kain rentang ni, pasal politik memang tak boleh lah kan. Jadi macam mana pula yang menghamburkan kata-kata yang kurang enak tapi kepada pasukan lawan, yang macam dia tak berapa suka tim ni tapi dia meluahkan di kain rentang, adakah sama, ia tidak dibenarkan? Dalam kain rentang tu sendiri, sebelum kain rentang tu dibawa masuk ke dalam stadium, kita dah bagi tahu kepada pengurus keselamatan, dan juga kita akan tengok kain rentang tu supaya tak ada tertulis perkataan-perkataan yang boleh menimbulkan provokasi, yang mengamburkan kata-kata yang kurang enak kepada pasukan lawan. Itu yang ingin saya tegaskan di sini. Okey, mungkin ada soalan lagi? Mungkin soalan terakhir. Tak ada Okey, Tuan Azan, terima kasih di atas penyelesaian yang cukup terperinci. Saya rasa ingin sekali lagi saya tegaskan di sini tuan-tuan dan perempuan, rakan media, sahabat-sahabat saya, bahawa tujuan kita datang ke stadium ni, sekali lagi saya ingin tegaskan, di atas semangat kesukanan yang tinggi untuk menyokong pasukan masing-masing. Kita tahu bahawa penyokong Terengganu ramai, dan kita pun maklum bahawa penyokong pasukan JDT pun ramai juga. Jadi tolong jangan buat hal dekat dalam kawasan stadium. Datang dengan satu semangat kesukanan yang tinggi. Kita sokong pasukan masing-masing, dan juga pasukan yang menang kita sambut kemenangan itu secara sederhana, dan pasukan yang kalah pula kita terima dengan hati terbuka, dan kita boleh cuba lagi pada tahun hadapan, insya-Allah. Dan sekali lagi sebelum saya mengakhiri taklimat sidang media pada pagi ini, sekali lagi kita
pasukan polis Diraja Malaysia khususnya di pihak IPD Ceras, insyaAllah kita akan cuba our level best, sedaya upaya kita untuk memastikan keselamatan, dan kita mengharapkan agar usaha-usaha kita ini diredai oleh Allah Taala dan dipermudahkan segala urusan kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ali, mungkin dia tak sebut kata untuk ni. Okey, saya sikit je lah. Bagi pihak FM dan PDRM, untuk makluman, saya faham tuan-tuan nak tanya ada satu grup tu, tapi tuan-tuan tak dedahkan. Tapi untuk makluman tuan-tuan semua, PDRM dan FMFL pun hadir mesyuarat yang telah diadakan di Bukit Aman. Untuk kali ini kita very straight terhadap kumpulan. Saya tahu tuan nak tanya siapa kumpulan tu. Memang kita akan very straight, dan kita dah putuskan, pihak pengurusan Bukit Aman mengatakan kita akan ambil tindakan paling tegas, dan mungkin kita akan tangkap para orang yang nak buat kekacauan. Jadi saya tahu dibangkitkan sebelum ni pernah berlaku di Stadium Ceras, pernah berlaku di Kelantan, pernah berlaku di Perak, ada grup-grup tertentu di Melaka. Jadi saya harap datang sini kita nak tengok bola je. Dan PDRM setakat ni, saya yakin PDRM telah bagi khidmat yang paling baik, dan sebelum, semasa dan selepas, dan kemungkinan selepas tu sedikit mungkin ada perkara-perkara yang tak dapat kita laksanakan. Perkara tersebut berlaku di luar stadium. Jadi saya harap, saya minta datang macam Tuan Zam cakap, datang untuk menyaksikan bola sepak, dan benda-benda larangan jangan buat. Ikut arahan pihak PDRM. Kalau kata parking kat sini, duduk kat situ. Kalau kata sini. Jadi kita tak nak provokasi timbul, berlaku perkara-perkara yang tidak ada ingini. Dan termasuk juga tadi yang disebut pasal SUA. Untuk makluman sejarah di Stadium Bukit Jalil ni, macam-macam kita dah bincang banyak perkara. Kadang-kadang kita cek dia tak bawa apa. Tapi bila masuk separuh masa ataupun game dah berlangsung 3 suku, benda tu masuk. Itu di luar jangkaan kita dah buka. Itu mungkin di luar kawalan kita lah. Masa proper check, benda tu tak ada. Tapi bila game dah masuk 3 suku, ada unsur-unsur dia masuk. Itu di luar kawalan kita. Tapi PDRM kita pasti, kita yakin kita akan dapat laksanakan tugas dengan betul. So itu saja. Saya harap sama juga dengan Tuan Zam, kita cuba buat yang terbaik. Itu saja. Kita harap perlawanan ini salah satu perlawanan yang dinantikan. Itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Zam, terima kasih Tuan Ali. Itu saja setakat ini untuk Sidang Media.